Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk siri kedua ini, cikgu akan menyampaikan tajuk proses penyemaian. Sebelum mula menyemai, kita perlu mengenal pasti alatan dan bahan yang diperlukan. Alatan dan bahan yang diperlukan untuk menyemai ditujukan dalam jadual tersebut. Alatan yang pertama, dulan semaian. Apa fungsi dia? Sebenarnya dia berfungsi untuk meletakkan span atau reja benang yang mengandungi biji benih. Alatan yang kedua, gunting dan pisau. Ia berfungsi untuk memotong medium semaian seperti span atau reja benang. Alatan yang ketiga, raga tanaman. Ia berfungsi untuk meletakkan medium dan anak benih. Alatan yang keempat, span. Dia berfungsi sebagai medium semaian. Itu adalah keempat-empat alatan yang perlu murid-murid tahu semasa ingin menanam ataupun menggunakan sistem hidroponik. Alatan yang kelima, reja benang. Apa fungsi dia? Ia sebagai medium semaian. Alatan yang kelima, biji benih. Sebenarnya ia berfungsi sebagai menghasilkan biji benih. Yang ketujuh, air. Air merupakan melekapkan span atau reja benang ketika menyemai biji benih. Di antara biji benih yang boleh disemai, antaranya sayur-sayuran berdaun, iaitu sawi, bayam, salad dan kangkung. Jenis yang kedua, sayur-sayuran berbuah, iaitu petola, bendi, terung dan timun. Jenis yang lain iaitu buah-buahan, iaitu boleh ditanam seperti tembikan dan stroberi. Kita akan pergi kepada tajuk yang keseterusnya, iaitu cara-cara menyemai biji benih ataupun langkah-langkah menyemai biji benih menggunakan span. Yang pertama, kita perlu sediakan span. Langkah yang kedua, potong mengikut saiz yang sesuai. Ketiga, belah span untuk tempat semaian. Yang keempat, susun span yang telah dipotong dan direndamkan sehingga basah. Yang kelima, langkah yang kelima, letakkan 2 hingga 4 biji benih ke dalam span. Yang keenam, langkah yang terakhir, biarkan span beberapa hari untuk biji benih bertambah. Itu adalah langkah-langkah cara menyemai biji benih menggunakan span. Kita lihat cara menyemai biji benih menggunakan reja benang. Langkah yang pertama, potong reja benang. Langkah yang kedua, basahkan reja benang. Yang ketiga, masukkan reja benang ke dalam raga tanaman. Langkah yang keempat, letakkan 2 hingga 4 biji benih ke dalam span. Langkah yang kelima, susun raga tanaman dalam takup dan isikan sedikit air. Langkah yang terakhir, biarkan beberapa hari untuk biji benih bercambah.
Itu adalah langkah-langkah cara menyemai biji benih menggunakan reja benang. Kita akan pergi ke tajuk yang seterusnya, iaitu larutan nutrien. Apa dia larutan nutrien? Dia merupakan bahan yang membekalkan zat makanan yang lengkap kepada tanaman hidroponik. Larutan nutrien perlu disediakan mengikut sukatan yang betul. Larutan nutrien tidak boleh terus terdedah kepada cahaya matahari kerana boleh menyebabkan larutan tersebut menjadi rosak. Ini adalah cara ataupun langkah-langkah penyediaan larutan nutrien. Yang pertama, tuangkan air mengikut sukatan yang telah ditetapkan. Kedua, masukkan stop A dan kacau sehingga sebati. Langkah yang ketiga, masukkan stop B dan kacau sehingga sebati. Yang keempat, tutup takum tersebut. Untuk perhatian murid-murid, jangan kacau larutan menggunakan bahan logam kerana tindak balas kimia boleh berlaku. Tajuk yang seterusnya, ciri-ciri anak benih yang sesuai dipindahkan. Yang pertama, anak benih sudah mempunyai 2 atau lebih daun. Yang kedua, anak benih tumbuh dengan sekata. Yang ketiga, anak benih tiada kesan serangan perosak. Yang keempat, anak benih tidak patah atau cedera. Yang kelima, anak benih tiada serangan penyakit. Kita pergi kepada tajuk yang seterusnya, iaitu proses mengubah anak benih ataupun langkah-langkah mengubah anak benih. Kita perlu ingat, anak benih yang sihat dan cukup tempohnya perlu diubah ke dalam raga tanaman. Cikgu akan menunjukkan contoh ataupun langkah-langkah mengubah anak benih. Yang pertama, pilih anak benih yang sihat. Yang kedua, masukkan anak benih ke dalam raga tanaman. Yang ketiga, masukkan raga tanaman ke dalam lubang pada penutup takum. Yang keempat, letakkan takum di tempat yang terlindung dari hujan. Yang kelima, lakukan kerja penjarangan jika berlaku. Kita akan pergi kepada tajuk yang seterusnya, iaitu penjagaan tanaman. Apa perlu murid-murid buat? Iaitu penjagaan anak benih perlu dilakukan agar anak benih dapat tumbuh dengan baik dan subur. Di antara aktiviti penjagaan anak benih adalah, yang pertama, mengacau larutan nutrien. Sebenarnya kita perlu kacau sekurang-kurangnya seminggu sekali bagi mengelakkan mendapat dan menyebabkan akar tidak mendapat nutrien secukupnya. Yang kedua, mengawal serangga perosak. Serangga perosak boleh menyebabkan tanaman menjadi rosak, dan serangga perosak juga boleh dikawal dengan menggunakan perangkat atau mengutip dan memusnahkannya. Cara yang ketiga, mengawal penyakit.
Pokok tanaman yang telah dijangkiti penyakit perlu dibuang supaya tidak merebak atau berjangkit ke daun pokok lain. Okey, itu adalah cara penjagaan tanaman. Okey, kita pergi ke tajuk yang seterusnya, iaitu pengiraan kos. Okey, antara aktiviti penanaman hidroponik memerlukan alatan dan bahan khusus yang perlu dibeli. Okey, sebahagian peralatan penanaman hidroponik ini boleh digunakan semula dan ada pula yang perlu dibeli. Kos yang dikeluarkan perlu dikira. Okey, kita akan pergi ke tajuk yang seterusnya, iaitu manual hasil. Okey, tanaman yang telah cukup matang perlu dituai. Okey, setiap tanaman mempunyai tempoh matang yang berbeza-beza dan lebih singkat berbanding penanaman secara konvensional. Contohnya, tempoh matang bagi tanaman sawi hijau antara 30 hingga 35 hari, manakala bagi timun 45 hingga 50 hari. Terdapat 3 cara menuai tanaman, iaitu memetik. Antara contoh tanaman seperti cili, tomato, timun dan tembikai. Cara yang kedua iaitu mencabut. Contoh tanaman bayang, kangkung, sawi dan kailan. Okey, yang ketiga, cara penuaan memotong, iaitu contoh tanaman seperti kubis dan salad. Di sini juga cikgu akan melihat kepada hasil tanaman yang perlu diselenggara dengan cara yang betul dan teratur bagi mengelakkan sayuran yang dituai rosak dan berlaku pembaziran, iaitu mengumpul. Hasil tanaman perlu dikumpulkan di tempat yang teduh. Yang kedua, menimbang. Hasil tanaman ditimbang dan direkod agar kita mendapat mengetahui hasil yang kita peroleh. Yang ketiga, memilih dan menasing, iaitu kita perlu kenal pasti hasil tanaman yang baik dengan yang rosak. Yang keempat, menggrade hasil tanaman. Kita perlu melakukan agar hasil tanaman lebih seragam dan mudah untuk dijual. Yang kelima, membungkus. Kita perlu membungkus untuk mendapatkan ataupun mengelakkan hasil tanaman tersebut menjadi rosak dan memudahkan diangkat dan dijual. Yang terakhir iaitu menyimpan dan memasakkan hasil tanaman, iaitu disimpan di dalam peti sejuk untuk mengelakkan kesegarannya sebelum dijual. Itu saja untuk kali ini, dan cikgu akan memberikan soalan-soalan di dalam Google Classroom. Oleh itu, murid-murid perlu membuat latihan yang cikgu berikan. Okey, sekian, terima kasih.